Datuk Speaker. Dan juga terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan dan usul anggaran pembangunan bagi tahun 2024 ini. Tanpa membuang masa, Datuk Speaker, saya akan terus pada ucapan pengulungan. Dalam usaha mencapai hasrat Penang 2030 untuk menjadi sebuah negeri pintar dan hijau berteraskan keluarga yang menginspirasikan negara, Kerajaan Negeri sedang memberi penekanan kepada usaha-usaha untuk menjadikan Bandaraya Pulau Pinang dan Seberang Perai sebagai bandar berdaya tahan terhadap iklim ataupun climate resilient cities. Bandar berdaya tahan ialah bandar yang mempunyai keupayaan untuk menyerap, pulih dan bersedia untuk cabaran masa depan dari segi ekonomi, alam sekitar dan juga sosial. Bandar berdaya tahan menggalakkan pembangunan mampan serta kesejahteraan dan pertumbuhan inklusif. Usaha menjadikan bandar berdaya tahan ini penting bagi memastikan Bandaraya Pulau Pinang dan Seberang Perai kental daripada sebarang gangguan ekologi, ekonomi maupun sosial dan akhirnya menjadi sebuah bandar yang berdaya huni serta bersifat lestari. Perancangan bandar pada hari ini tidak lagi hanya menumpukan aspek struktur dan pembangunan infrastruktur semata-mata, malah ia perlu melihat keperluan penting aspek kemakmuran, mobiliti sosial dan juga daya tahan ekonomi. Berkaitannya, suka ingin saya memaklumkan bahawa kedua-dua pihak PBT iaitu MBVP dan juga MBSP telah pun dipilih untuk menyertai rangkaian global bandaraya berdaya tahan iaitu Resilient Cities Network ataupun RCTs. RCTs merupakan sebuah badan bukan berasaskan keuntungan yang diterajui oleh bandar-bandar global yang menghimpunkan pengetahuan, amalan, perkongsian dan pembiayaan untuk memperkasakan sesebuah bandar serta membantu mereka membina masa depan yang selamat, saksama dan mampan untuk semua. Penyertaan Bandaraya Pulau Pinang dan Seberang Perai dalam RCTs adalah penting dalam usaha mentransformasi Pulau Pinang serta mengurangkan kerentanan ataupun vulnerability terhadap masalah seperti banjir, kekurangan air, wabak penyakit serta isu-isu kesakan lalu lintas, pengurusan sisa, penuaan infrastruktur dan cabaran tadbir urus. Pulau Pinang merupakan negeri yang kedua menyertai RCTs di Malaysia selepas Bandaraya Melaka. Dan buat masa ini, RCTs mempunyai keahlian dari hampir 100 bandar dan lebih 40 negara di seluruh dunia. Antaranya adalah Bangkok, Jakarta, London, Melbourne, Nairobi, Rome dan juga Singapura. Datuk Speaker, negeri Pulau Pinang amat terkesan dengan perubahan iklim dan kesan pulau haba bandar ataupun urban heat island effect yang mengakibatkan suhu yang kian meninggi. Pulau Pinang juga terdedah kepada kejadian banjir kerana peningkatan kegiatan pembandaran, hujan lebat, fenomena air pasang dan juga musim tengkujuh dengan banjir terburuk direkodkan pada tahun 2017. Akibat daripada pemanasan global yang sedang berlaku, rekod taburan hujan oleh JPS menunjukkan peningkatan keamatan hujan yang sangat mendadak daripada purata 31 mm sejam pada tahun 90-an kepada 183 mm sejam pada masa kini, iaitu peningkatan 6 kali ganda. Bagi memastikan Pulau Pinang bersedia pada setiap masa, program Ramalan dan Amaran Banjir ataupun PRAP oleh JPS Malaysia dijangka akan beroperasi pada tahun 2024 setelah siapnya projek pembinaan stesen hidrologi, telemetri dan kerja-kerja berkaitan yang menelan belanja sebanyak 6.4 juta ringgit. Program ini akan memberi manfaat kepada penduduk setempat dengan memberikan makluman awal kepada kawasan yang dikenal pasti berlakunya risiko banjir sejajar dengan objektif PRAP iaitu untuk membuat hebahan banjir monsun 2 hari lebih awal dan 1 hingga 3 jam lebih awal bagi banjir kilat. Selain itu, kerajaan negeri juga akan menggunakan paket sistem yang dibangunkan oleh JPS Malaysia iaitu NAWAPS, National Water Balance Management System, Lembangan Sungai Muda dalam operasi ramalan kemarau. Ianya merupakan sistem pengurusan sumber air yang menggunakan data hydrometeorological dalam permodelan hidrologi dan hidrolik bagi operasi ramalan kemarau untuk jangka masa pendek iaitu 14 hari dan juga jangka masa panjang iaitu 2 bulan. NAWAPS juga menyediakan status ketersediaan air, pergerakan air yang masuk dan keluar dalam lembangan dan juga pengauditan air. JPS juga telah dan sedang melaksanakan projek-projek tebatan banjir berimpak tinggi sejak tahun 2018
dengan kos keseluruhan RM150 juta selain daripada projek-projek di bawah caruman berparitan. Untuk kesiapsagaan menghadapi banjir, Jawatankuasa MMK Tempatan Banjir telah meluluskan pembelian pam bergerak tambahan dengan kos sebanyak RM4.6 juta untuk 15 buah pam pelbagai kapasiti. Ini adalah tambahan kepada 15 buah pam sedia ada, sekaligus menggandakan bilangan pam bergerak yang boleh digunakan oleh JPS. Datuk Speaker, sukacita dimaklumkan bahawa kerajaan negeri kini sedang melaksanakan Penang Nature Based Climate Adaptation Program ataupun PNBCAP, iaitu program adaptasi iklim bandar yang pertama di Malaysia. Program 5 tahun ini dibangunkan dengan kerjasama antara United Nations Habitat ataupun UN Habitat, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NREC dan juga kerajaan negeri melalui MBBP dan juga JPS dengan dana dalam bentuk grant berjumlah 10 juta US dollar daripada Adaptation Fund Board di bawah naungan United Nations. Peruntukan ini diberikan dengan syarat dan tujuan pelaksanaan program yang berkaitan dengan penyelesaian berasaskan alam semula jadi ataupun nature based solution, dan komponen program ini merangkumi penghijauan bandar, pengurusan air ribut, daya tahan sosial dan juga kapasiti institusi. PNBCAP mengambil kira pendekatan menyeluruh dan kolaboratif melalui gabungan pelbagai komponen untuk menangani isu perubahan iklim. Rancangan ini akan menjadi rangka kerja dasar adaptasi iklim ataupun climate adaptation perbandaran yang pertama di Malaysia dan berpotensi untuk dikembangkan serta disuai guna di bandar-bandar lain, bukan sahaja di Malaysia, malah di rantau ini. Pelaksanaan program ini dapat memberi manfaat dengan meningkatkan keselesaan hidup di bandar, mengurangkan kejadian banjir dan pengurangan kesan haba di Bandar Pulau Pinang. Saya berharap penerangan panjang lebar ini dapat menjawab pertanyaan Yang Berhormat Sungai Dua dan juga penanti berhubung perkara ini. Selain itu, antara inisiatif lain kerajaan negeri dalam memastikan penyelesaian banjir berasaskan infrastruktur hijau. Ya, penjelasan tetapi panjang lebar tak jawab soalan yang dibangkitkan sama ada itu pinjaman yang perlu dipulangkan, yang perlu bayar balik. Dah sebut tadi Sam, grant. Ya. Grant maksudnya bukan pinjaman. Sebab dalam jawapan pun kita kata grant, tapi tanya juga. Dia nak lebih jelas. Terima kasih, atas apa nama ni keprihatinan. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Menteri. Saya rasa cukup jelas Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Selain itu, antara inisiatif lain kerajaan negeri dalam memastikan penyelesaian banjir berasaskan infrastruktur hijau serta kestabilan alam sekitar terpelihara adalah dengan mengekalkan semua kawasan hutan simpanan kekal, taman negara dan juga kawasan tadahan air berhutan sebagai kawasan perlindungan. Hanya aktiviti dan program mesra alam dibenarkan. Kedua, mewartakan semua kawasan-kawasan tadahan air. Ketiga, meneruskan program penanaman pokok di sepanjang jalan dan pantai. Dan keempat, menambah keluasan kawasan pelindungan kawasan semula jadi seperti hutan paya laut, kawasan berhutan dan kawasan hijau di sepanjang sungai. Datuk Yang Betul, merujuk kepada pertanyaan oleh Yang Berhormat Sungai Bakap. Tanya Bunga. Oh, sila. Apa inisiatif kepada apa nama ni, tempat tinggi bukit ni, di puncak bukit, supaya zon penebat kepada hujan ini ataupun penampan kepada hujan ini dapat dikekalkan supaya masalah banjir ni orang kata apa tidak berlaku secara secara buruk lah, ekstrim. Dia bila hujan turun di kawasan tu, bila kalau digondolkan bukit, maka tidak ada zon penebat menyebabkan aliran air turun dengan laju dengan ekstrim menyebabkan berlaku banjir kilat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa hari itu pun saya dah ada penjelasan mengenai perkara ini. Kita mempunyai beberapa garis panduan dan juga undang-undang di pihak PBT dan juga negeri untuk memastikan apa-apa pembangunan di kawasan bukit, dia mestilah tertakluk kepada garis-garis panduan tersebut yang sudah tentu akan mengambil kira dari segi air larian ya semasa hujan. Sekiranya ia adalah pembangunan yang tidak sah, itu adalah cerita yang lain. Sudah tentu dia tak ikut garis panduan kalau dia buat secara haram. So kalau macam tu kita buat penguasaan. Yang Berhormat Datuk Speaker, merujuk kepada pertanyaan oleh Yang Berhormat Sungai Bakap,
berkenaan kejadian banjir kilat yang sering berlaku di kawasan Kampung Jawi, Kampung Masjid, Taman Panco Indah, Kampung Pengkalan, Taman Merak dan juga Taman Penting. Kerajaan negeri melaksanakan projek tebatan banjir secara berfasa yang merangkumi jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk kawasan-kawasan tersebut yang berhormat, bagi kawasan Kampung Jawi, Kampung Masjid, Kampung Pengkalan dan Taman Merak, projek-projek yang dilaksanakan bagi jangka pendek adalah seperti berikut. Pertama, mendalam parit-parit kawasan Bukit Tambun dengan kos sebanyak RM81,168. Kedua, kerja membaik pulih tebing Sungai Jawi bersebelahan Jalan Ladang Sungai Jawi Bakar dengan kos RM460,493. Ketiga, kerja penyelenggaraan online storage dengan kos sebanyak RM299,101.50. Dan keempat, kerja menaik taraf hydromechanical dan elektrik rumah pam Cangkat Sungai Bakar dengan kos banyak RM170,045. Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, kawasan-kawasan ini termasuk dalam pelaksanaan RTB Lembangan Sungai Jawi yang di mana dijangka pelaksanaannya akan mula pada Januari 2024. Ini dalam proses lantikan kontraktor. Projek ini adalah design and build, maka dan di bawah projek persekutuan. Design and build maksudnya dia akan mula dengan buat reka bentuk dululah yang berhormat. Apabila reka bentuk siap dan akan dibentangkan untuk kelulusan, kemudian kerja-kerja pembinaan akan dijalankan. Yang berhormat, boleh saya tanya lagi? Ya, sir. Berkenaan dengan pembersihan sungai ni, saya lihat, saya memantau kerja-kerja yang dilakukan, ada pembersihan sungai dibuat tapi tidak ada pengorekan ke sungai. Sungai ni dah kata tambok dah masuk dah, slush pun turun dah, dia jadi cangkat, dia buang kangkung, buang pokok-pokok tu, buang rumput, tapi sungai tu tak dikorek. Menyebabkan sungai tu orang kata apa, singkat juga, cangkat. Jadi saya berharap supaya pengorekan sungai dibuat supaya air lalu dengan baik. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya dalam sekiranya skop itu termasuk dengan pengorekan sungai sudah tentu dibuat. Sekiranya Yang Berhormat mempunyai maklumat mengenai kawasan yang tidak dibuat, boleh dipanjangkan dan kita akan minta JPS daerah untuk semak, dan sekiranya memang tidak membuat kerja-kerja tersebut, tindakan boleh diambil terhadap kontraktor lah Yang Berhormat. Terima kasih. Untuk kawasan Taman Panco Indah dan juga Taman Penting, jangka pendek kita telah membuat yang pertamanya mendalam parit-parit kawasan di Bung Tebal dengan kos sebanyak RM82,000. Kedua, menaik taraf hydromechanical dan electrical rumah pam Sanglang B dan juga kerja-kerja berkaitan di daerah SPS dengan kos sebanyak RM175,985. Dan juga kerja-kerja membuat pulih tebing di parit bersebelahan Jalan Ladang Parit B2 SPS dengan kos sebanyak RM449,750. Dan untuk langkah mitigasi jangka panjang, kawasan-kawasan ini termasuk dalam pelaksanaan RTB Sanglang. Ini juga adalah projek persekutuan dan projek ini dijangka bermula pada awal tahun 2024, iaitu dalam fasa sekarang ni dalam fasa pra tender. Jadi maksudnya dalam 2024 baru dia nak tender Yang Berhormat. Bagi menjawab pertanyaan oleh Yang Berhormat Pulau Betong, sebagaimana yang telah saya jawab dalam jawapan bertulis, jumlah peruntukan yang telah dibelanjakan oleh kerajaan negeri dalam mengatasi banjir kilat di Pulau Betong adalah sebanyak RM10.7 juta dengan perinciannya seperti yang telah pun dimaklumkan dalam jawapan. Berkenaan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Teluk Bahang berkaitan projek-projek tebatan banjir yang tidak memberikan impak seperti yang diharapkan, sebagai maklumat Yang Berhormat, terdapat 26 lokasi hotspot banjir dan 14 lokasi risiko banjir yang telah dikenal pasti di daerah Barat Daya berdasarkan rekod kejadian banjir pada tahun 2022. Projek mitigasi banjir dilaksanakan secara berfasa bagi memastikan pengurangan kejadian banjir di setiap lokasi serta perbelanjaan bagi projek RTB digunakan secara berhemah melalui keberhasilan projek yang telah siap. Untuk maklumat Yang Berhormat, DBD merupakan daerah yang paling banyak menerima peruntukan bagi pelaksanaan projek-projek tebatan banjir, iaitu dengan jumlah keseluruhan 6 projek bernilai RM69.8 juta
di mana 3 projek telah siap sepenuhnya, 1 projek sedang berjalan di tapak dan 2 projek di peringkat pra-tender. Peruntukan melalui kerajaan negeri melibatkan 3 projek iaitu RTB Bahan Baru, RTB Sungai Nipah dan juga RTB Sungai Tiram. Manakala untuk melalui kerajaan persekutuan adalah RTB Teluk Kumbar, RTB Pondok Upih dan Sungai Burung dan juga RTB Teluk Bahang. JPS sentiasa memastikan keberhasilan projek-projek ini dinilai berdasarkan kepada pengurangan kekerapan banjir di kawasan projek yang telah siap dilaksanakan melalui penentuan perubahan status kawasan hotspot banjir ditukar jadi kawasan berisiko banjir. Datuk Speaker, merujuk kepada pertanyaan oleh Yang Berhormat Bukit Tengah berkaitan projek penaiktarafan jalan di Persimpangan Juru, cadangan projek pembinaan Persimpangan Berlian Mencapah ataupun Diverging Diamond Interchange di Jalan Kebun Nenas, Jalan Chan Hing Kai ke Persimpangan Jalan Sombang Heng dianggarkan bernilai RM31.7 juta. Skop kerja yang akan dilaksanakan bagi tahun depan adalah kerja-kerja awalan seperti kerja ukur tanah dan juga reka bentuk jalan. Kerja-kerja ini akan dilaksanakan dengan peruntukan sebanyak RM600. RM600,000. RM600 tak ada apa-apa. RM600,000 Boleh goreng pisang. untuk tahun depan. Cantik pokok pun tak boleh. Berkaitan projek pelebaran jalan di AutoCity pula, sebagai maklumat Yang Berhormat, pelaksanaan projek di bawah PDC sebagai agensi pelaksanaan ialah di fasa 2, iaitu dari AutoCity sehingga ke Persimpangan Taman Sri Delima. Manakala untuk fasa 3 iaitu Persimpangan Taman Sri Delima sehingga ke Persimpangan Lampu Isyarat Jalan Juru, yang tu akan dilaksanakan oleh JKR. Untuk maklumat tambahan, sambungan dari fasa 2 dan 3 ini iaitu Jalan Kebun Baru ke Juru Estate, yang ni projek ni telah siap dan dilaksanakan oleh JKR dan sijil penyiapan kerja ataupun CPC telah pun dikeluarkan pada 15 November. Seperti yang saya maklumkan dalam jawapan bertulis, kelewatan kerja bagi projek fasa 2 adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengalihan utility oleh TNB yang masih dalam peringkat pelaksanaan. Status terkini ialah untuk fasa 2, kerja-kerja pengalihan utility TNB, kerja-kerja penanaman paip penyalur dan kerja-kerja pengorekan tanah. Kontraktor utama kini dalam proses membekalkan kabel untuk pelaksanaan baki kerja-kerja pengalihan tersebut yang akan dilaksanakan oleh nominated subcontractor oleh TNB. Jangkaan keseluruhan kerja-kerja pengalihan utility TNB disiapkan di tapak adalah pada Februari 2024. Seterusnya, kerja-kerja pembinaan pelebaran jambatan kecil bersebelahan premis Isuzu, AutoCity akan dijalankan selepas kerja-kerja pengalihan utility TNB selesai dijalankan. Pada masa kini, kemajuan di tapak adalah 62%, iaitu mengikut jadual, dan keseluruhan kerja pembinaan akan dijangka siap pada Februari 2025. Seberang Jaya ada bangkit mengenai Maris. Untuk makluman Yang Berhormat, peruntukan Maris sebenarnya hanya boleh digunakan untuk tujuan kerja-kerja penyelenggaraan jalan selaras dengan garis panduan tata cara pengurusan pemberian penyelenggaraan jalan negeri 3.0 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Peruntukan Maris tidak boleh digunakan untuk tujuan naik taraf ataupun membina jalan baru. Ini kerana sebenarnya Yang Berhormat, Maris ini adalah peruntukan yang berkanun, yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi apa-apa penggunaannya adalah tertakluk kepada garis panduan daripada Kerajaan Persekutuan. Kita pun tidak boleh menggunakan sewenang-wenangnya dan perlu semua permohonan perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan. Untuk maklumat Yang Berhormat juga, JKR sentiasa memantau keadaan lalu lintas di Pulau Pinang dan telah mempunyai perancangan untuk menaik taraf dan membina jalan yang baru untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas. JKR juga memohon peruntukan dan komited untuk melaksanakan projek-projek jalan baru setelah kelulusan diterima. Seterusnya, berkenaan cadangan pembinaan flyover di kawasan Ampang Jajar seperti yang dibangkitkan oleh Bagan Jamal, JKR telah mohon peruntukan dalam RP4 RMK12 bagi pembinaan jambatan baru 4 lorong bagi menggantikan jambatan lama 2 lorong untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut. Datuk Speaker, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan
kepada kerajaan negeri yang sudi meneruskan pembiayaan PAS Mutiara pada tahun 2024. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, sejak 2021, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 15.5 juta ringgit keseluruhan untuk subsidi PAS Mutiara, tidak termasuk tambahan 1.5 juta ringgit yang baru diluluskan. Berdasarkan data yang diperolehi, lebih 40% pelanggan PAS Mutiara adalah warga emas dan jumlah ridership telah meningkat kepada hampir 1.3 juta penumpang sebulan. Kerajaan negeri juga menyambut baik saranan Yang Berhormat Bahagian Dalam mengenai perwujudan terminal kedua lapangan terbang yang khusus untuk tujuan kargo di Batu Kawan atau di kawasan Tambakan. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak Kementerian MOT, Kementerian Pengangkutan, sedang melaksanakan kajian National Airport Strategic Plan di mana kajian ini berkait rapat dengan cadangan perwujudan lapangan-lapangan terbang baru termasuk penaiktarafan lapangan terbang sedia ada di seluruh negara Malaysia. Walau bagaimanapun, kajian ini masih belum dimuktamadkan. Manakala dari segi kapasiti tempat letak kenderaan, terdapat sebanyak 1,770 petak kenderaan di tempat letak kereta bertingkat yang baru dibuka pada bulan April dan terdapat juga 360 petak kenderaan di kawasan letak kereta terbuka. Kerajaan negeri yakin MAHB, Malaysia Airport Holdings Berhad, akan dapat melaksanakan kerja-kerja di tapak dan penyediaan perkhidmatan yang terbaik akan diberikan pada semua penumpang. Berkenaan dengan status projek teksi air yang dibangkitkan oleh Seri Delima, MBBP telah menjalankan kajian awal yang telah mengenal pasti lokasi-lokasi jeti yang bersesuaian untuk dijadikan sebagai tempat mengambil dan menurunkan penumpang. Sehubungan dengan itu, MBBP telah memanggil satu RFP bagi melantik syarikat yang berminat untuk menyediakan perkhidmatan teksi air ini. RFP telah diiklankan pada 12 Disember tahun lepas dan tutup pada 27 Februari tahun ini. Sebanyak 2 syarikat telah mengemukakan cadangan melalui RFP dan beberapa siri pembentangan kepada jawatan kuasa penilaian teknikal telah pun dilaksanakan. MBBP telah mengeluarkan satu surat niat kepada syarikat yang berjaya untuk melaksanakan projek teksi air ini. Sekiranya syarikat ini bersetuju dengan syarat-syarat oleh MBBP, maka satu surat tawaran akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Projek teksi air ini dijangka akan mula beroperasi pada pertengahan tahun 2025. Berkaitan perwujudan perkhidmatan teksi dari Gurney Bay ke Butterworth seperti yang dibangkitkan oleh Pulau Tikus, berdasarkan kepada laporan kajian Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang tahun 2015 di bawah laporan The Water Transport Pre-Feasibility Study yang dijalankan oleh Halcro, terdapat 5 laluan feeder yang dicadangkan, iaitu dari Queens Bay kepada The Light hingga ke Wellk hingga ke Gurney Quay hingga ke Tanjung Tok Kong dan Tanjung Tok Kong ke Straits Quay. Daripada laluan feeder ini, pengguna boleh menukar ke laluan utama dari Wellk ke Butterworth menggunakan perkhidmatan feri sedia ada. Walau bagaimanapun, ini adalah pelan perancangan untuk masa depan apabila projek ini direalisasikan kelak. Datuk Speaker, bagi menjawab persoalan Yang Berhormat Sungai Dua berkenaan peruntukan 10 bilion bagi projek pembinaan LRT dan seperti mana yang telah pun dijawab dalam soalan lisan, pembiayaan bagi projek ini adalah seperti yang dijanjikan melalui pengumuman dalam Belanjawan 2024 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Maksudnya ini pun adalah melalui grant lah, ataupun pembiayaan sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan. Dalam erti kata lain, kerajaan negeri tidak akan mempunyai obligasi dari segi pembiayaan untuk projek tersebut. Pada masa ini, pelaksanaan projek LRT sedang menunggu keputusan Kementerian Pengangkutan bagi pemuktamadan kaedah pelaksanaan dan juga perincian teknikal. Merujuk kepada pembiayaan projek PTMP yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seberang Jaya, projek ini merangkumi komponen pengangkutan awam darat dan laut, lebuh raya dan juga jalan raya baru yang merupakan strategi pengangkutan jangka masa panjang bagi negeri Pulau Pinang. Seperti negeri-negeri lain, Pulau Pinang juga mengharapkan bantuan dan sokongan daripada Kerajaan Persekutuan, khususnya dari segi keuangan, untuk melaksanakan projek-projek infrastruktur yang berskala besar. Malah kerajaan negeri telah membuat permohonan dalam RMK 12 bagi pelaksanaan Pan Island Link 1 yang juga amat penting dalam penyuraian trafik.
Justru untuk meringankan beban kewangan pelaksanaan projek serta bagi pertimbangan permohonan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, projek PIL 1 ini telah dicadangkan untuk dibuat secara berfasa, iaitu bermula dengan fasa 1A sepanjang 2.4 km menghubungkan persimpangan Tun Dr. Lim Chong Yu sehingga ke persimpangan Tun Dr. Awang. Fasa 1A ini merupakan projek berimpak tinggi yang dapat menyuraikan kesesakan trafik di kawasan Jalan Tengah, Jalan Sultan Azlan Shah, Jalan Tun Dr. Awang dan juga rangkaian jalan di sekitar kawasan FIZ. Kerajaan negeri akan terus menggesa Kerajaan Persekutuan untuk membiayai projek PIL 1 melalui permohonan RMK 12 di bawah Rolling Plan kelima dengan anggaran peruntukan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Kebanyakan komponen PTMP yang lain seperti laluan rel, perkhidmatan pengangkutan air dan jalan raya masih dalam tahap cadangan dan tertakluk kepada semakan, kajian dan kelulusan agensi berkaitan serta ketersediaan peruntukan sebelum dapat dilaksanakan. Sekiranya kita tidak mendapat sokongan daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri haruslah bersedia untuk mempertimbangkan kaedah pembiayaan yang lain seperti pertukaran tanah, land swap, cadangan Build, Operate and Transfer with Funding BOTF ataupun PFI Private Financing Initiative ataupun melalui green financing untuk kategori green infrastructure project daripada agensi-agensi luar negara serta penambakan sekiranya diperlukan demi pembangunan masa depan. Untuk menjawab Yang Berhormat, pembangunan utama di Silicon Island ialah taman perindustrian berteknologi tinggi yang kita panggil Green Tech Park dan juga hub Global Business Services yang berkeluasan lebih kurang 730 ekar daripada jumlah keluasan pulau 2,300 ekar. Dengan lokasinya yang strategik, berhampiran dengan FIZ Bayan Lepas, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan juga jambatan pertama dan kedua negeri Pulau Pinang, Silicon Island dijangka akan merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri Pulau Pinang dan juga Malaysia serta memperkukuhkan daya saingan kita dalam rantaian sektor elektrik dan elektronik antarabangsa pada masa depan. Mengikut hasil kajian oleh perunding Deloitte, pembangunan Silicon Island dijangka akan menyumbang 1.1 trilion ringgit dalam KDNK negara, menarik FDI sebanyak 74.7 bilion ringgit dan dianggarkan dapat menghasilkan 200,000 pekerjaan pada masa depan menjelang 2050. Kerajaan negeri yakin Silicon Island akan menjamin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Pulau Pinang dan rakyatnya sehingga tahun 2050 seperti mana FIZ Bayan Lepas yang telah membawa transformasi kepada ekonomi Pulau Pinang selama 50 tahun sebelum ini. Susulan cadangan YAB Perdana Menteri pada bulan Mei yang lalu untuk membiayai projek LRT, maka kerajaan negeri telah bersetuju dengan cadangan beliau untuk mengecilkan saiz penambakan iaitu dengan mengurangkan 3 pulau kepada 1 pulau, Yang Berhormat. Walaupun Silicon Island tidak menjadi model pembiayaan projek LRT, pembangunan tersebut masih berperanan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa wujudnya FIZ Bayan Lepas yang kini dikenali sebagai Silicon Valley of the East, maka tidak terwujudnya pembangunan industri yang matang dan terkenal di peringkat antarabangsa yang menyumbang kepada ekonomi negara. Bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat, Sungai Dua berkenaan sumber batu dan pasir bagi Pulau Silicon Island, sumber batuan bagi kegunaan Silicon Island telah dikenal pasti dan akan diambil dari kuari di kawasan Pantai Remis dan Pantai Segari, negeri Perak. Setakat ini tiada cadangan untuk mendapatkan bahan batuan dari negeri Pulau Pinang. Kerja-kerja tambakan telah bermula pada 1 September 2023 dan bekalan pasir laut untuk tambakan Silicon Island diperolehi dari kawasan perairan persekutuan di Perak. Pembekal pasir berkenaan memiliki kelulusan permit untuk mengambil pasir serta kelulusan EIA dari Jabatan Alam Sekitar. Sebagai maklumat Yang Berhormat, Kerajaan Negeri bersama PBA telah mengambil kira keperluan air bagi Silicon Island dan bagi peringkat awal, bekalan air terawat berjumlah 25 MLD akan dibekalkan oleh PBA. Jumlah ini adalah mencukupi untuk keperluan Silicon Island sehingga ke tahun 2030. Untuk tahun-tahun yang akan datang, sedang diperincikan lagi Yang Berhormat, belum lagi ke tahap itu. Datuk Speaker, berkenaan dengan isu krisis air menjelang 2030 seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Penaga,
PBA sentiasa meneroka sumber-sumber baru yang berpotensi untuk dijadikan sumber bekalan air dan antaranya yang dikenal pasti seperti berikut. Kebolehhasilan Sungai Krian untuk sumber air mentah, kebolehhasilan Sungai Prai, air bawah tanah, groundwater, kebolehhasilan air laut sebagai sumber alternatif ataupun penyah garaman, kebolehlaksanaan coastal reservoir dan juga kajian projek takungan air sungai ataupun TAPS, serta water reclamation untuk non-potable water. Bila kita kata water reclamation ni, maksudnya adalah mengitar semula air daripada IWK contohnya untuk digunakan sebagai bukan air minuman tapi untuk pihak industri. Selain daripada itu, PBA juga mempertimbangkan kaedah penyah garaman, cuma yang ni kita perlu teliti kerana kosnya yang agak tinggi, Yang Berhormat. Merujuk kepada pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Air Putih berkenaan empangan mengkuang yang dikatakan berisiko tinggi, hasil semakan dengan SPAN ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara mendapati bahawa penarafan risiko tinggi itu bukan berkaitan dengan struktur seperti mana yang pernah saya maklumkan di sini di Dewan ini. Dan sebenarnya empangan mengkuang ini dikategorikan sebagai risiko tinggi disebabkan kerentanannya dari segi punca sumber air. Ini adalah kerana empangan mengkuang adalah empangan strategik dan kawasan empangan mengkuang ini bukanlah kawasan tadahan air semula jadi. Dia berlainan dengan empangan Teluk Wahang dan juga empangan air tam. Itu memang adalah kawasan tadahan air semula jadi. Tapi kawasan empangan mengkuang ini bukan. Jadi bagaimana kita memastikan empangan mengkuang ini ada air? Kita pump air dari Sungai Kulim. Jadi inilah yang dikatakan risiko oleh SPAN. Oleh kerana empangan mengkuang hanya mempunyai satu punca air iaitu Sungai Kulim yang hanya boleh dipam 3 bulan dalam setahun, iaitu dalam musim hujan. Sekiranya tahap air dalam sungai itu tidak mencukupi paras, maka tidak boleh dipam. Oleh kerana itu, ini yang menjadikan risiko tinggi. Oleh itu, kerajaan negeri terus mendesak Kerajaan Persekutuan untuk meneruskan projek 2C, fasa 2C, iaitu pembinaan rumah pam Lahak Yoi. Dengan pembinaan rumah pam Lahak Yoi, maka empangan mengkuang akan mempunyai 2 sumber air. Satu dari Sungai Kulim, rumah pam Mak Sulung, dan lagi satu daripada Sungai Dua melalui Lahak Yoi. Jadi dengan 2 sumber, maka dia akan kita boleh menyingkirkan status kritikal ataupun risiko tinggi yang diletakkan oleh SPAN ini. Tambahan kepada itu, kita juga memerlukan kapasiti pemindahan 400 ml yang tambahan, Datuk Speaker, seperti mana yang saya telah sebut hari itu. Jadi berkenaan dengan projek air Perak Pulau Pinang, yang ni pun saya dah sebut banyak, Datuk Speaker. Saya rasa tidak perlu diulangi. Kita cuma mengambil maklum semua yang telah dicadangkan, dan kerajaan negeri juga memahami keresahan yang dihadapi oleh berkaitan dengan masalah air. Yang Berhormat Teluk Bahang untuk makluman, projek air Perak Pulau Pinang ini bukan satu-satunya penyelesaian yang kita sedang melaksanakan. Seperti yang saya pernah sebut juga, banyak projek-projek lain yang sedang dilaksanakan dan juga sedang dirancang. Semuanya terkandung dalam kita punya Water Contingency Plan yang bernilai sebanyak 1.18 bilion ringgit, seperti mana yang pernah diumumkan oleh Ketua Menteri. Berkenaan dengan bekalan air kepada kilang-kilang pula, sebagai makluman Yang Berhormat, kilang-kilang baru telah disarankan untuk mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh SPAN, iaitu dengan membina tangki simpanan air 2 hari untuk mengelakkan berlakunya masalah bekalan air. PBA juga menyarankan pada kilang-kilang baru untuk memasang injap aliran berterusan ataupun constant flow valve sebagai syarat pematuhan bagi mengelakkan penggunaan air yang lebih daripada keperluan. Merujuk kepada Yang Berhormat Bagan Jemal mengenai sistem pemantauan dan pengenalpastian lokasi kebocoran paip, PBA sentiasa meneroka teknologi baru yang bersesuaian dengan operasi syarikat untuk melaksanakan kerja-kerja pengesanan kebocoran di rangkaian paip.
Pada masa yang sama, PBA akan berusaha sedaya upaya untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan paip bocor yang dilaporkan mengikut KPI yang ditetapkan oleh SPAN. Kajian terperinci perlu dilaksanakan serta ianya juga memerlukan dana yang besar serta sumber yang mencukupi untuk melaksanakan pemantauan khususnya melibatkan NRW. Datuk Speaker, isu yang terakhir iaitu infrastruktur telekomunikasi dan digital. Yang Berhormat Bukit Tambun, Penaga dan Penanti tanya mengenai pemasangan gentian optik di kawasan seberang Perai. Untuk maklumat Yang Berhormat, pelaksanaan projek ini terbahagi pada dua pelaksanaan utama, iaitu melalui jendela ataupun jalinan digital negara yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan, dan yang kedua adalah melalui projek-projek swasta ataupun inisiatif sendiri oleh syarikat-syarikat NFP yang dipanggil Network Facilities Providers. Melalui projek Jendela, sehingga 30 September 2023, rangkaian gentian optik di premis dan kediaman yang telah dinaik taraf adalah sebanyak 299,471 premis. Bagi projek-projek yang sedang dan akan dilaksanakan sehingga akhir tahun 2025, melibatkan sebanyak 71,206 buah premis dan kediaman di seluruh Pulau Pinang termasuk kawasan Seberang Perai. Pada masa ini, pihak MBSP belum mempunyai perancangan bagi menaik taraf gentian optik seperti yang dilaksanakan oleh pihak MBBP. Yang MBBP buat ni, Ali Muhammad, sebenarnya adalah untuk menghubungkan semua CCTV yang MBBP ada menggunakan gentian optik supaya imej yang kita dapat adalah lagi jelas. Antara masalah yang MBBP hadapi adalah apabila dia menggunakan CCTV yang wireless, kadang-kadang imej tu tidak jelas. Dan bila perlu digunakan, tidak dapat digunakan dengan optimum. Maka MBBP telah melaksanakan penaiktarafan untuk menghubungkan semua lampu isyarat dan juga CCTV mereka dengan menggunakan gentian optik. Dengan itu mereka akan mendapatkan data yang lebih cepat, bukan sahaja laju tapi dengan lebih tepat. Bagi peruntukan yang melibatkan projek Kerajaan Persekutuan, kos pelaksanaan adalah di bawah tanggungjawab syarikat-syarikat NFP yang terlibat. Selain itu, bagi projek yang melibatkan projek pembangunan gentian optik untuk kegunaan sendiri seperti pihak MBBP, kos adalah ditanggung oleh pihak majlis sendiri. Seperti mana yang dibangkitkan oleh Adun Aitam, Kerajaan Negeri amat komited dalam menyediakan liputan komunikasi yang menyeluruh di negeri Pulau Pinang. Kerajaan Negeri dengan kerjasama pihak MCMC sedang menangani pasti kawasan yang mempunyai masalah liputan komunikasi khususnya di kawasan berpendudukan padat, yang berpenduduk padat seperti di Air Hitam. Salah satu inisiatif penambahbaikan yang telah dilaksanakan di kawasan Air Hitam adalah dengan pemasangan struktur komunikasi Smart Street Pole rangkaian 5G yang merupakan struktur pintar dengan kombinasi lampu jalan dan peralatan komunikasi di persimpangan Jalan Air Hitam dan Jalan Sheikh Yusof. Pelaksanaan penambahbaikan ini akan diteruskan dari semasa ke semasa dengan kerjasama pihak MCMC. Seterusnya, Yang Berhormat Batu Uban bangkit mengenai isu gangguan komunikasi di bangunan bertingkat dan jambatan kedua. Sebagai maklumat Yang Berhormat, Kerajaan Negeri mengambil maklum akan perkara ini dan akan bekerjasama dengan pihak MCMC untuk meneliti serta mengambil tindakan yang sewajarnya. Merujuk kepada penggunaan sistem MyKadun seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Penanti, pelaksanaan aktiviti rollout telah pun mula pada bulan September dan berakhir pada pertengahan bulan November. Dalam aktiviti rollout ini, pihak Digital Penang telah membuat kunjungan hormat kepada setiap kadun untuk memberikan penerangan serta membantu dalam pendaftaran akaun pengguna. Sesi latihan juga telah dilaksanakan oleh pihak kadun dan menurut maklumat terkini sebanyak 24 sekarang kadun telah terlibat dalam sesi latihan dan mula menggunakan sistem MyKadun. Sesi latihan merupakan aktiviti yang berterusan berdasarkan kesediaan pihak kadun. Latihan ini amat penting bagi pegawai-pegawai pusat khidmat untuk meningkatkan literasi digital serta penggunaan sistem. Sebagai tambahan, manual pengguna dan juga saluran komunikasi juga disediakan bagi rujukan dan sokongan kepada pihak kadun. Untuk maklumat Yang Berhormat, pihak Digital Penang kini juga dalam proses penambahbaikan sistem MyKadun berdasarkan maklum balas daripada Yang Berhormat sendiri.
Bagi menjawab pertanyaan Pulau Betung mengenai penglibatan syarikat Bumiputera dalam inisiatif yang dilaksanakan oleh Digital Penang, sebanyak 7 syarikat pemula ataupun startup Bumiputera yang telah diberi bimbingan dan 5 daripadanya turut diberi peruntukan grant. Manakala bagi usahawan kecil wanita dan perusahaan kecil dan sederhana SME, sebanyak 19 perniagaan dan syarikat kecil Bumiputera telah diberi bimbingan program dan juga grant. Peruntukan yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada Digital Penang untuk tujuan pembangunan dan pemerkasaan digital adalah berjumlah 4.5 juta ringgit untuk tahun 2023. Walau bagaimanapun, hasil pulangan masih belum dapat ditentukan kerana inisiatif ini dilaksanakan masih lagi di peringkat awal. Datuk Yang Dipertua, akhir kata daripada saya, kerajaan negeri amat komited untuk memastikan pembangunan infrastruktur, pengangkutan dan digital di Pulau Pinang dilaksanakan dengan kaedah yang paling cekap. Diharapkan segala pertanyaan ahli-ahli yang berhormat telah dapat saya rungkaikan di kesempatan ini. Pelbagai maklumat dan perancangan masa depan juga telah kita telusuri dan juga bahaskan. Semoga segala perancangan kerajaan negeri berhasil dan memberikan manfaat seperti yang diharapkan kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Justru kerajaan negeri berharap agar semua pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan dapat kita sama-sama membangunkan dan memajukan negeri Pulau Pinang ke arah mencapai visi dan misi Penang 2030. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tanjung Bunga. Pancung-pancung pun hampir sejam juga potong-potong. Dan persilakan Sungai Aceh